Tragedi pada 14 September 2017 menggempakan negara apabila 21 pelajar dan 2 warden Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah maut dalam kebakaran menyenyat hati. Disangka berpunca kerana litar pintas, kejadian itu sebenarnya adalah angkara kianat. Selepas hampir 3 tahun, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan seorang remaja lelaki bersalah membunuh dan dihukum penjara sehingga mendapat pengampunan yang di-Pertuan Agong. Malaysia Post menyikap kembali tragedi itu bersama mereka yang terbabit dalam kejadian berkenaan. 5 suku pagi saya dah pergi ke Surau Subuh. Jadi masa kejadian tu, sebelum kejadian tu saya dah ambil wuduk dah. Bila dah tengah ambil wuduk tu saya dah nampak api dari belakang. Jadi saya tak tahu api tu macam mana kan. Jadi saya pergi ke belakang surau tu, saya nampak api, saya menjerit. Saya jerit lah supaya orang dengar. Jadi kat surau tu cuma ada 3 orang saja. Jadi yang tukang azan tu adalah orang penduduk situ juga. Seorang tu pakcik. Saya keluar, saya jerit-jerit. Kebetulan nampak 2 orang budak tahfiz tengah mengaji dekat atas katil. Saya jerit lah, "Dek, turun dek, dek, turun dek." Dah turun tu, budak tu pun mungkin apalah pakcik ni subuh-subuh bising-bising jerit-jerit. Lepas tu saya cuba turun ke bawah. Bila turun ke bawah je, ke bawah tu ada ruang kosong. Saya pandang ke atas, tingkat 2 ke atas tu nampak 4 orang budak. 4 orang budak ni berjerit-jerit, "Pakcik panah, pakcik tolong, pakcik panah." Saya tak tahu macam mana saya nak tolong sebab depan dia ada grill besi. Jadi tak macam mana besi tu jatuh, salah seorang tu jatuh depan saya. Saya nak cakap orang pertama, tak juga sebab ada orang rakam video melalui tingkap rumah dia, dia nampak api tu dah masuk. Yang saya ni boleh nampak api tu lagi. Jadi saya nampak api tu di sebalik pintu tu. Saya tak tahu apa puncanya. Bila dah lama, dah padam semua, barulah Ustaz Zahid beritahu ada 2 tong gas. Mula dia ada kerja khianat ke apa, saya tak tahulah. Apa rasa waktu tu? Cemas juga saya. Saya cuba naik ke tangga tapi tak boleh. Bahang dia kuat sangat. Ini belakang lah kan? Tangga belakang. Jadi adalah penduduk situ tolong juga pun tak boleh. Yang tolong ada yang jatuh belakang saya dari punggung, kaki dan kepala. Macam ni bentuk. Yang tu pun saya tak sama, tak tahulah, kelang kabut juga. Rasa apa? Rasa sedih, rasa sebab saya pun tak tahulah. Rasa nak nangis tu dari pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Saya nangis, rasa sebab tu tak hilang lagi. Dengan keputusan mahkamah, apa rasa? Rasa saya tak tahulah, itu dah orang kata Rasa setimpal ke tak, atau setimpal lah rasa. Setimpal. Tapi kalau orang kata yang saya tengok kat Facebook, bagi dia hukuman jaga surau, bersihkan jaga kubur budak-budak tahfiz ni, kasih bersih sampai ke akhir hayat. Sekitar jam 6.20 pagi saya menerima panggilan daripada seorang rakan dari Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang sekarang sudah dikenali sebagai Angkatan Pertahanan Awam, memaklumkan ada kejadian kebakaran di Kampung Datuk Keramat. Saya cuba melalui lokasi yang dinyatakan di kawasan kebakaran di Kampung Datuk Keramat sebelum saya menuju ke Sungai Buloh. Sebaiknya saya tiba, saya dapati pihak bomba dan pihak polis ramai memenuhi laluan ke Bukit Pawang dari arah Pasar Keramat menuju ke Bukit Pawang, di mana di situ terletaknya sebuah tahfiz, Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Dan saya dapati ketika itu api sudah hampir dipadamkan, dan difahamkan satu kejadian kebakaran besar berlaku mengakibatkan banyak kematian. Pada mulanya saya tidak percaya adanya kematian. Namun apabila salah seorang petugas Jabatan Pertahanan Awam maklumkan adanya kematian membuatkan ramai orang, saya turun, saya mengambil keputusan meletakkan kenderaan saya dan turun. Mereka maklumkan terdapat lebih 20 kematian, membabitkan penghuni
Darul Quran Ittifaqiyah. Kita pukul 7.30 pagi kami menerima maklumat awal menyatakan lebih 20 kematian membabitkan pelajar pusat tahfiz itu dan guru tahfiz. Selepas bertemu dengan beberapa pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju yang mentadbir kawasan tempat kejadian kebakaran, mereka memaklumkan kemungkinan adanya unsur khianat. Kita jam 8 malam, polis mula menemui petunjuk berdasarkan rakaman kamera data tertutup di Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM yang terletak bersebelahan dengan pusat tahfiz berkenaan. Antara petunjuk yang diperoleh adalah kelibat dua lelaki yang melompat pagar pusat tahfiz sebelum kejadian kebakaran berlaku. Kami terus berada di sana sementara rakan-rakan media sibuk. Ada yang membuat liputan secara langsung, ada yang menghantar bahan berita, ada yang menghantar gambar, ada yang menebual saksi, menebual juga pelajar-pelajar yang terselamat. Dalam pelbagai elemen semua bekerja-kerja untuk mendapatkan bahan berkenaan dengan kebakaran itulah. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju pada masa itu iaitu Superintendent Roy Muhammad Sharif memaklumkan bahawa ada elemen jenayah hasil siasatan awal bahagian forensik bomba dan bahagian forensik polis. Ini kerana berdasarkan penemuan kedudukan mayat mangsa-mangsa yang terkorban, 23 pelajar dan guru mereka terkorban, yang mana mereka berhimpit-himpit cuba keluar melalui pintu yang ada, dan pintu di pusat tahfiz berkenaan, kalau tidak silap saya, ditutup dan adanya tongges di tempat yang tak sepatutnya, seolah-olah disengaja diletakkan. Pihak polis membawa dua remaja ke lokasi kejadian dengan dalam keadaan bergari hingga kami menjadi tanda tanya sebelum satu sidang media khas diadakan oleh Ketua Polis KL Datuk Seri Amal Singh di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur, dan akhirnya pada malam itu terjawab bahawa kejadian kebakaran itu disahkan sebagai perbuatan khianat. Oh, kenangan banyaklah kenangan. Yalah, dia orang yang cerdik kan. Orang yang peramah. Jadi dia orang yang rajin lah, budak. Dia anak yang rajin lah. Macam mana abang? Alhamdulillah lah, kita macam tertegak keadilan lah. Tertegak keadilan. Jadi kita dapat yang bersalah tetap bersalah lah. Kan? Jadi bila telah keadilan itu telah tertegak, kita rasa syukurlah. Kalau tidak macam tergantung kan. Macam tergantung. Macam kita tak nampak siapa yang bersalah. Kita tak nampak. Nak maaf, maksud maaf ni maksud dia dalam. Maaf, maksud dia sangat dalam. Dia kalau lebih baik untuk nak maaf ni lebih, orang kata lebih terbuka, waris dia ataupun dia sendiri atau waris dia datang jumpa mak bapak lah, buat hubungan, itu lebih baik lagi. Kita boleh maafkan, kita tak kisah, kita takkan nak dendam kan. Maksudnya macam ni, kita maaf ni sebab nak hilangkan perasaan marah atau dendam, kesumat. Benda ni tak boleh ada dalam hati kita. Tapi macam mana maaf pun, anak kita tak akan kembali balik. Macam mana dia minta maaf, tapi dia tak minta maaf pun, kita yang maafkan dia. Jadi lebih baik kalau kita nak maafkan tu lebih, orang kata terbuka. Macam mana nak cerita? Kita nak maafkan lebih ni kan. Jadi orang yang berkaitan waris dia kan, mak bapak dia datang jumpa. Setiap mak bapak anak yang meninggal ni, kita nak ungkapkan perkataan maaf ni, ungkapkan. Kita boleh maafkan, cuma dia macam tak sempurna ke maaf. Nak maaf tu dia jadi macam tak apa sempurna sebab sebelah pihak sana tak datang jumpa. Ni cerita dia. Jadi saya duk fikir panjang juga. Maaf ni saya maaf pun, cuma kita macam tak kena. Faham tak kena? Dia tak kena maksud maaf tu. Sebab kita di pihak yang sebelah sini. Yang sana diam je. Dia kalau dia malu, dia maaf dalam paper lah.
Kan? Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya itulah maksud dia macam tu lah. Susah nak sampaikan lah, benda ni susah. Benda ni main hati. Kita yang merasailah kehilangan. Setiap mak bapak ni dia sedih. Ada yang anak 2, ada anak 3. Saya seorang je. Ada yang Allah uji dia 3 orang terus. Kan? Itu lagi lah saya tak tahu macam mana keadaannya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pertama sekalinya saya bagi pihak Darul Quran Al-Fatihah lah, khususnya Ustaz di sini bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa keputusan yang dibuat oleh pihak mahkamah. Padanya kita menerima dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh terbuka, ya. Kerana apa yang penting sekalinya, keputusan ini adalah menjadi orang kata pemangkin semangat, ya, menjadi memberi kebaikan bukan sahaja kepada kami di institusi tahfiz, tetapi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini, ya, termasuk juga pihak yang dituduh bersalah dan dijatuhkan hukuman, supaya mendatangkan kebaikan juga kepada beliau. Mudah-mudahan dengan hukuman ini beliau akan menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat, kepada agama dan juga kepada seluruh masyarakat, ya? Bukan berarti dia dijatuhkan hukuman itu boleh mendatangkan keburukan, tidak. Pengharapan kita supaya mendatangkan kebaikan kepada beliau dunia dan juga akhirat. Jadi itulah yang paling besar sekali yang hati sanubari saya rasa boleh terubat dengan apa orang kata dengan ujian yang datang ini. Sebab ujian itu sangat besar, ya, ujian ini sangat besar. Sebab saya hampir 4 bulan saya sendiri orang kata tak boleh tidur senang lah. Sejak boleh datang itu, datang ini, datang tu, datang ambil itu, ni sampai 4 bulan kan. Maknanya ujian itu hati ni. Sekejap orang kata orang serang kita. Kadang-kadang orang tak tahu, dia ingat ke sekolah buruk kan, datang sekolah baru kan. Sekolah tak patut terbakar kalau kita sebab sekolah baru dibuat kan. Tetapi itulah kita kata ketentuan Allah.